Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-43, iaitu tajuknya adab berhutang. Adab berhutang. Ada muka surat yang ke-342. 342. Jadi kita lihat pada matan di sini. Haddatsana al-Makki bin Ibrahim, haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah bin al-Akwa'i radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz rutiya bi janazatin faqalu salli 'alaiha فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصل عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا 3 دنانير فصلى عليها ثم أتي ب3 فقالوا صل عليها صلي عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا 3 دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصل عليه فصلى عليه rawahul Bukhari. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi Ubaid daripada Salamah bin Al-Akwa'i radhiyallahu anhu. Dia telah berkata, pernah satu ketika kami duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan sekujur jenazah. Mereka yang membawa jenazah itu memohon kepada Rasulullah SAW, mohon disolatkan jenazah ini, salli alaiha. Mereka minta Nabi SAW semayanglah, solatkan jenazah tersebut. Maka sabda Rasulullah SAW bertanya pada mereka, hal alaihi dainun, dia ni ada hutang lah ni, mayat ni ada hutang lah. Mereka menjawab, la, tidaklah, jadi jenazah tak ada hutang. Dia suruh tanya lagi, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan, mewariskan sesuatu? Maksudnya dia ada tak apa-apa harta yang dia tinggalkan? Mereka menjawab tidak. Maksudnya dia ni jenazah yang pertama ni, hutang pun tak ada, harta pun tak ada. Tak apalah. Lalu baginda Nabi SAW menyolatkan jenazah itu. Kemudian dibawakan jenazah lain dan mereka memohon, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, salli alaiha, solatkan jenazah ini. Ini datang jenazah yang kedua. Sabda Rasulullah SAW, hal alaihi dainun, adakah katanya hutang?
Dia tengok tuan-tuan ya, dainun dengan dinun enggak? Beza baris dia pun. Ejaan sama je. Dalianun kan. Letak baris atas jadi hutang. Letak baris bawah jadi agama. Ini beza baris dia. Ya. Itulah kata bahasa Arab. Ya. Kena faham maksud ayat tu lah. Jadi kalau orang yang baca hadis yang tak ada baris ni, dia kena faham dah bahasa Arab tu, baru dia boleh baca. Baru dia tahu nak sebut dainun ke dinun. Sekali lagi dia salah tafsir. So, bila mana surah tanya hal alaihi dinun, adakah dia ni ada agama? Kalau surah tanya dia ni ada agama, buat apa? Tak payah semayang lah. Dan nak tanya tak? Jadi itu bukan maksudnya surah tanya hal alaihi dainun, adakah ke atasnya hutang? Ya. Mereka menjawab, ya Rasulullah, ya dia ni ada hutang lah. Kemudian saya tanya lagi, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maksudnya dia meninggalkan harta. Ada tak dia tinggalkan apa harta? Mereka pun menjawab, ya, salasata dananir, adalah 3 dinar. Ya, 3 dinar. 3 dinar. Dinar tu diukur daripada ukuran emas kan. Dirham diukur daripada nilaian perak. Jadinya 3 dinar. Kenapa lalu baginda Nabi SAW menyolatkan jenazah itu? Kemudian datang jenazah yang ketiga. Mereka memohon, ya Rasulullah, salli alaiha, mohon disolatkan jenazah ini. Sabda Rasulullah SAW, hal alaihi dainun, adakah dia ni ada hutang? Mereka menjawab, na'am, ya, mayat ni dia ada hutang lah. Mereka menjawab, kan? Kemudian ada hutang apa? 3 dinar. Dia ada hutang 3 dinar. Lalu baginda Nabi SAW bertanya lagi lah. Ya. Makanya bila mana Rasulullah tahu dia ni berhutang, maka Rasulullah kata apa? Qala sallu ala sahibikum. Ya, bila Rasulullah tanya dia ni ada hutang, ada. Dia ada tinggalkan sesuatu tak? Ada harta tak? Tak ada harta. Ya, maka Rasulullah kata apa? Apalah, korang je lah semayang, aku tak nak semayang kan. Ya, makanya biarlah kamu sekalian yang bersolat atas jenazah sahabat kamu ini. Jadi Rasulullah tak nak semayangkan orang yang berhutang. Lalu Abu Qatadah memberi maklum balas, ya Rasulullah, mohon solat ke atas jenazah ini wahai Rasulullah, aku akan menanggung hutangnya. Jadi bila Rasulullah dengar ada orang yang sanggup menanggung hutang si mati, maka lalu baginda Nabi SAW menyolatkan jenazah itu. Sebab tu yang kita buat waktu nak menghantar jenazah tu bukan saya saja buat tu. Tuan-tuan ya, saya ni anak kepada waris yang Allah kepada bapa saya ni. Kalau tuan-tuan semata hayatnya ayah kami ni ada berhutang dengan tuan-tuan, jadi mohon tuan-tuan tuntutlah kepada kami, kepada saya lah, saya ni anak sulung, tuntut macam tu lah. Ya, minta halal. Kalau tuan-tuan, kalau arwah bapa kami ni ada pernah termakan, terminum, ya, dan minta halalkan. Ya, kalau ada tuan-tuan berhutang dengan arwah bapa saya ni, boleh datang bayar, nak tuntut, kita bincang macam mana, tengok. Bukannya saya saja buat macam tu tak. Ini bukan budaya, ini sunnah. Ya, bukan dia budaya dia macam tak. Rasulullah tanya tu, ada hutang tak ada hutang ni, kan? Bukan Rasulullah sombong tak nak semayangkan jenazah tersebut, tapi Rasulullah nak ajar kita. Rasulullah nak ajar kita hutang bukan benda main-main. Bukan yang Rasulullah kata jangan kamu semayang kat atas jenazah itu. Rasulullah tak kata macam tu. Aku je tak nak semayang, orang semayang lah, aku tak nak. Itu je, kan? Rasulullah bagi tahu sahabat, orang semayang di atas dia, aku tak nak semayang atas dia. Nabi yang tak nak semayang, sahabat-sahabat boleh semayang. Bukanlah kata bila orang yang berhutang haram kita semayang jenazah dia, tak. Rasulullah cuma kata, ya, apalah, korang semayang kan lah, aku tak nak semayang. Aku tak nak semayang atas jenazah yang ada hutang. Sebab tu Abu Qatadah bila dengar Rasulullah kata ini, dia kata, ya Rasulullah, aku yang akan menanggung hutang dia. Okey, kau tanggung hutang dia, okey tak apa, okey, jom kita semayang. Rasulullah semayang. Rasulullah nak ajar kita bahawa hutang ni bukan benda main, bukan benda yang remeh, ya.
Itu pengajaran hadis nak bagi tahu kita tu ialah jangan ambil remeh tentang hutang. Pengenalannya, realiti dunia hari ini menyaksikan manusia bekerja dan berusaha keras siang dan malam untuk mencari kesenangan dan keselesaan hidup. Sudah menjadi lumrah manusia mendapatkan kehidupan yang serba mewah dengan berkereta besar, mendiami rumah yang dilengkapi dengan perabot dan kemudahan yang serba canggih dan eksklusif, berpakaian dan memiliki aksesori diri berjenama terkenal, tampak bergaya dan sebagainya. Sebab manusia ni sebab nak memenuhi kehendak hidup dia, bukan keperluan hidup kan, kehendak. Jadinya sanggup berhutang lah. Orang lain ada kereta, dia pun ada kereta, tapi kereta ni tak ngam, dia tak suka dengan nak. Jadi dia pun berhutang lah kan. Walau bagaimanapun tidak semua orang dapat menikmati keindahan dan keserokan dunia, meskipun setelah bertungkus lumus dan berhempas pulas mencari rezeki. Ini kerana soal takdir, rezeki, nasib baik dan buruk seseorang itu terletak di bawah kekuasaan dan rahmat Allah SWT yang maha mengetahui segala hikmah dan rahsia lagi, dan juga rahsia lagi maha bijaksana. Jadi Allah SWT yang maha bijaksana mengetahui maha rahsia ni dalam mengatur perjalanan hidup seluruh umat manusia. Dari segi bahasa, dain, ad-dainun ataupun hutang ialah sebarang liability. Liability ni bebanan, tanggungan masa hadapan yang dipertanggungjawabkan ke atas seseorang sama ada dalam bentuk wang atau sebagainya. Dari segi istilah pula, ulama membahagikan dain, hutang kepada dua jenis, iaitu yang pertamanya hutang umum, iaitu hak atau tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang menanggung beban di masa hadapan. Yang keduanya hutang khusus. Menurut jumhur majoriti ulama, iaitu sebarang kewajipan dalam bentuk kewangan ke atas seseorang yang terjadi kesan daripada pertukaran transaksi, kerosakan harta benda, kecederaan ataupun untuk melunaskan hak-hak Allah seperti zakat. Jadinya ini yang sebutlah ada dua pembahagian hutang, hutang umum dengan juga hutang khusus. Jadinya dia sebut tentang hutang umum ni, iaitu tanggungjawab kita lah, yang kita wajib buat. Solat, puasa kita, ataupun tanggungjawab kita sebagai seorang ketua keluarga, tanggungjawab kita sebagai pekerja, itu umum lah. Yang keduanya segi hutang kewangan, hutang pinjam kereta, hutang perumahan, dengan hutang pinjam 100 bayar nanti ni. Ini yang salah ni. Yang pinjam perumahan dengan pinjam kereta tadi boleh kira lagi sebab dia ada cover dengan takaful. Kalau mati pun selamat lagi lah, kereta lah. Sebab dengan institusi ni kita wajib ambil takaful dia lah, insurans lah. Tapi yang masalah ni yang pinjam 100 bayar nanti ni, ni yang masalah. Mat, aku tak ada duit lah, kan? Pinjam dia kau pinjam 100, bila kau nak bayar? Bayar nanti lah, kan? Bayar nanti. Nanti tu dia punya tarikh dia open tiket. Adakah nanti tu sehari sebelum mati? Nanti tu esok ataupun minggu depan? Jadi dia open tiket, dah tahu bila. Tak? Lagi itu masalah. Ini yang nak buat tergantung yang ni. Yang kita pinjam perumahan, pinjam yang besar-besar dengan institusi lah. Tak apa lagi sebab dia dah cover lah. Tapi yang jadi pinjam macam ni masalah. Tak banyak pun 100 lah. Kita buat pinjaman perumahan kadang 100,000 lebih. Buat pinjaman kenderaan kadang 80,000, 70,000 lah. Tak apalah, itu ada cover. Memang kita bayar pun. Tapi yang pinjam dengan kawan ni, pinjam waktu kita muda dulu, pinjam terdesak anak-anak nak kahwin, pinjam terdesak anak kena di semua kereta rosak dan sebagainya. Ini yang kena ingat ni.
Hutang menurut perundangan Islam mencakupi ruang lingkup yang luas, iaitu bayaran kepada harga barangan, bayaran kepada hutang ataupun qardun, bayaran mas kahwin, mahar, kahwin pun hutang juga kan. Jadi macam piramid tu betul dia ajar kita. Kahwin mas kahwin je pun dah. Melaka baru 100 kan. Tu yang pinjam 100 dia kawan nak kahwin. Bayar tak ada. Anak dah 5 dah, tak bayar hutang lagi. Yang ni mahar yang mesti dibayar kerana ganti rugi lah. Maksudnya mas kahwin mahar, yang ni mahar yang belum dibayar selepas akad nikah. Itu wajib. Jangan sekali-kali kita anggap alah awak ni 100 pun nak berkira. Hutang itu hutang. Itu hak isteri kan, hak isteri tu. Kemudian bayaran sewa, duduk rumah sewa tak bayar-bayar dah 3 bulan lebih dah, hutang tu. Dia bukan dalam bentuk kewangan saja dah. Jadi ganti rugi yang mesti dibayar. Kadang-kadang kita rosakkan barang orang, kena ganti rugi, hutang lagi bayar. Kemudian ganti rugi yang mesti dibayar kerana jenayah atau arsh, ganti rugi atas kerosakan yang dilakukan. Jumlah wang yang mesti dibayar kerana tebus talak khuluk. Khuluk bila isteri itu minta cerai lah. Tebus talak itu. Dan barangan pesanan yang belum sampai, muslam fihi, ataupun kita panggil COD hari ni lah. Dulu boleh dah juga kalau kita beli kat Shopee ke TikTok mana-mana dah ada COD kan. Sekarang orang tak berani dah nak buat COD kan. Barang dah sampai tapi tak nak bayar kan. Barang dah sampai dia tak nak bayar, dia tak nak barang ni. Sedangkan orang yang menjual tu dah bungkus barang, dah bayar kos untuk apa semua dah, dia tak nak bayar kan. Jadi orang tak berani nak buat COD lah. Bukan semua benda orang berani nak buat COD lah. Kena bayar dulu baru barang sampai. Jadinya ni semua kira hutang lah. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT memerintahkan orang yang beriman untuk mencatat segala hutang dan masa bayarannya. Tak ada masalah. Nak pinjam 100 bayar nanti, tak ada masalah. Yang penting tanya betul-betul, bila kau boleh bayar? Nanti tu bila? Sebab apa aku nak tulis ni? Sebab agama yang suruh, Allah SWT yang suruh. Sebab tu bila kita buat pinjaman perumahan, pinjaman apa, berapa muka surat kita sign dia punya tu, SNP kan, kalau beli rumah. Tiap-tiap muka surat sign, saya apa benda tu baca tidak, sign tak. Banyak perjanjian kita sign tu. Betul lah tu. Tapi bila dalam bab pinjam 100, pinjam 50, engkau takkan tak percaya kat aku, itu dia punya akad tu pula. Bukan yang tu. Sebab ini agama suruh. Jangan pandang remeh benda ni. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat ini ayat paling panjang dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-282, satu muka surat penuh pasal hutang. Tambah lagi ayat muka surat sebelah pasal hutang. Dalam Quran mana ada ayat yang penuh satu muka surat, melainkan ayat ini je pasal hutang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh sehingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil benar. Nampak mudah tak? Okey lah, takkan nak pergi buat stamping pula jabat lawyer, pinjam 100 je pun. Okey, kadang-kadang bukti dia ada melalui WhatsApp. Enggak, kan dia hantar, mat pinjam 100 mat, tu pun jadi bukti. Yang penting yang disebut sini nak ada bukti yang menunjukkan dia pinjam duit kita, yang mana bila kita tuntut balik, dia tak boleh nafikan benda ni. Bila kita tuntut dia 100 dia lah,
bila masuk pinjaman kau. Ni WhatsApp kau tengok, kau tak baca. Ni, kau buat muka sedih lagi ni, buat caption sedih, buat air mata keluar nak pinjam duit aku. Kau tengok tak nampak ni, tak nampak ni. Tunjukkan dia ni. Ya. Jadi jangan buat lupa. Yang best lagi, kalau ada orang ketiga, kita screenshot yang dia buat tadi, katakan kawan kita dua-dua percaya tak, dia pun percaya kawan kita seorang, kita pun percaya pada dia. Kita screenshot, hantar dekat dia, kau jadi saksi. Bukti dia pinjam duit aku. Ya. Jadi ada lah orang ketiga. Ya. Tak adalah nak kena pergi stamping lah, panjat pejabat lawyer pula nak buat pinjam 100 je pun. Tapi benda 100 inilah yang memutuskan akan menyebabkan putusnya silaturahim. Pinjam 100 inilah menyebabkan seorang masuk pintu sini, seorang masuk pintu sana. Dah, pinjam 100 ni menyebabkan imam tak habis baca doa, dia cabut balik dah, start motor balik. Sebab tak nak jumpa. Itu sebab dia 100 je pun. Nah, berbanding dengan pinjam beribu-puluh-ribu dengan bank, dengan institusi kewangan, pinjam apa semua ada. Ini kata, ini menyebabnya. Betul sebab ambil serius benda ni. Ya. Hutang juga merupakan satu amanah yang wajib ditunaikan dengan secara adil dan hukum untuk melansaikannya sebagai satu akad antara sesama manusia adalah wajib. Ini seperti disebutkan dalam Al-Quran juga. Dalam surah An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dan janji nak bayar hutang, makanya tunaikan. Kalau tak boleh tunaikan pada tarikh janjikan, jumpa dia balik, bagi tahu dia, Mat, minta maaf, aku janji kau nak bayar hari ni tak? Tak boleh bayar, Mat. Engkau baru dapat 2,000 tak boleh bayar. Kan? Penuh highway sesak. Dapat 2,000 hari Jumaat kan? Highway jam. Saya nak balik daripada KL balik sini pun jam. Nasib baik tak batal kuliah malam. Kan? Jam tu. Terpaksa balik ke Kajang. Memang teruk jam kan? Engkau baru dapat masuk 2,000 tak boleh bayar pun. Aku nak kereta rosak lah, apa semua nak bayar, untuk semua anak nak pakai duit lah semua dah. Kan? Okey, bila boleh bayar? Tunggu bulan depan lagi boleh tak? Okey. Jadi renew balik lah. Dia ada persetujuan lah. Renew balik lah. Jadi itu yang kata dalam hadis riwayat Abu Dawud yang Rasulullah beritahu, bila start orang tu pinjam duit kita, bermula hari pertama itu kita dapat pahala 1 sedekah sampai tarikh yang dia janjikan nak bayar. Bila tarikh yang dia janjikan nak bayar tu dia tak bayar dan dia minta renew lagi, tangguh lagi 1 bulan depan, bermulai pada hari itu 1 hari 2 pahala kita dapat. Ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Seronok orang yang berhutang ni, Mat, aku nak bagi kau pahala. Ya, hari tu kau dapat 1, ni aku nak bagi kau 2 pahala. Tangguh lagi ya. Dah, masuk bulan ketiga, Mat, aku dah bagi kau 3 pahala, Mat, kau tak nak, Mat? Tangguh lagi bulan depan. Senang banyaknya tu lah. Ya. Sebab tu lah dia kenapa ada cagaran. Ya. Kalau kau tak boleh bayar, kau boleh bayar dengan apa? Ya. Motor buruk ke, TV apa kau tengok lah yang mana-mana tak. Itu dia. Ya. Selain itu terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang ancaman terhadap golongan yang sengaja enggan membayar hutang. Ini ada 2 jenis manusia. Pertama, dia tak mampu bayar hutang dan dia memang nak bayar tapi dia tak mampu. Yang keduanya, memang sengaja dia tak nak bayar. Ni dia geram tadi, dia dapat 2,000 tadi ni. Tapi tak apalah, dia dapat 2,000 ni tadi, dia kata kereta rosak, anak nak pakai duit. Okey, tak apa, kita boleh lagi tolak nasi dah. Ini yang pinjam ni dah dapat 2,000, hilang lesap tak nampak. Kau orang tak dapat. Tanya kawan, tanya orang sebelah rumah mana pergi? Pergi Langkawi. Pergi Langkawi, cuti. Kan? Tempat lagi tu.
Itu yang buat pedih hati tu. Itu yang pedih hati tu. Bukan nak kena pakai diskon tak, nak bagi dia tak, bukan. Pedih hati tu, pedih hati, sakit geram tu. Engkau dalam buat tu boleh pinjam dia aku sikit boleh bayar kan. Ini jadinya ancamannya, antara yang pertamanya, ancaman kepada penghutang yang tidak berusaha untuk melunaskan hutangnya tersebut. Rasulullah SAW bersabda, man akhadha amwalan nasa yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha aslafahullah. Maksudnya barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk membayarnya semula, maka Allah SWT akan menunaikannya untuknya. Maksudnya di akhirat esok dia tak boleh nak bayar, dia memang nak bayar tapi dia tak mampu nak bayar. Di akhirat esok Allah Ta'ala akan bayarkan untuk dia. Selesai masalah. Barang siapa yang mengambil harta manusia berhutang dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah SWT akan membinasakan dirinya. Ini yang tergantung tak boleh masuk syurga. Ini yang akan dia punya mayat, dia punya roh dia tergantung. Ini tak boleh masuk syurga. Kau lansaikan hutang kau. Bayar dengan apa? Bayar dengan amal kebajikan kau. Tak boleh bayar dengan amal kebajikan, kau ambil dosa dia letakkan kau. Dia ada dua orang. Satu memang dia nak bayar, orang macam ni Allah Ta'ala akan bayarkan untuk dia. Dia tak ada masalah. Yang kedua ni masalah. Sebab pinjam memang niat tak nak bayar. Dan macam-macam alasan dia bagi tak. Sedangkan dia mampu nak bayar. Hadis riwayat Bukhari, hadis yang ke-2387. Rasulullah SAW juga bersabda, ayyuma rajulini yadayyanu dainan wa huwa mujma'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Sesiapa sahaja yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu Allah SWT pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Sariqan, dia ni pencuri. Sebab apa? Orang yang memberi dia tak tahu pun niat orang yang meminjam. Rupanya niat orang yang meminjam tadi memang tak nak bayar pun. Kau dah kaya kan, dah cakap 100 kau nak kira dengan tu. Itu bab lain. Contoh, kita dulu sama-sama susah dengan dia, kerja-kerja biasa je, gaji tak tinggi, dia pinjam duit kita tak. Ditakdirkan hari ni kita pun rezeki lebih adalah kita buat peniaga kuih kari pak ke, untuk orang mesyuarat minggu lepas punya kan. Buat kuih kari pak ke, benda peniaga-peniaga untuk kaya lah. Hidup dah menang, rumah dah besar, kereta dah besar tak. Kita minta hutang pada dia tak. Kau rumah dah besar dah lah, 100 nak kira tu. Hutang tetap hutang. Itu hak. Bukan kita kata kita ni kedekut dia dah lah. Sebab apa? Engkau pinjam duit aku masa kita sama-sama susah. Aku susah, engkau pun susah. Waktu tu aku nak pakai duit, engkau minta kat aku korbankan duit kau ingat kau. Bukan pasal aku kaya hari ni. Hari ni tak ada masalah pun. Ada orang dia macam tu. Tak. Tengok orang kalau dia kata apa, okey lah, dia ni lah. Itulah, itu hak masing-masing. Kita tak boleh nak kata engkau ni kedekut lah, engkau ni berkira lah tak. Itu hak atas dia, tak salah pun. Kalau dia minta, tak salah pun, tak ada masalah pun. Tak ada dikatakan dia ni digelandang kan. Sebab kita tengok jenis orang. Ada orang yang kita tengok betul-betul dia tak mampu, kita halalkan, alhamdulillah, itu yang terbaik. Tapi ada orang yang saya cakap tadi lah, kau tak dapat bagi rumah, memang begitu pergilah kami bawa anak bini. Tak sakit hati ke yang tu? Macam mana kita nak halalkan? Walaupun 100 tak. Jadi tengok pada situasi dan keadaan lah kita nak halalkan hutang pun. Yang keduanya, hutang akan dibayar kepada si penghutang dengan pahala amal kebajikan si penghutang di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, wa man mata wa alaihi dainun falaysa samma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanatu wassayiatu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka di hari akhirat tidak ada lagi urusan dinar dan dirham. Yang ada hanyalah urusan berkaitan pahala kebajikan, pahala kebaikan dan dosa kemaksiatan. Itu saja yang ada. Currency di akhirat, dosa dan pahala. Di dunia, dinar dan dirham, ringgit Malaysia.
Ya, itu di dunia. Masuk alam barzah, alam akhirat, dia tak ada lagi dah. Dah tak laku dah pun. Makanya dosa dan pahala. Jadi fikir tengoklah. Kita nak korbankan pahala kita ke, ataupun biarlah kita bayar siap-siap tak. Yang ketiga, jiwa ataupun roh. Orang yang berhutang akan tergantung selagi mana dia tidak melunaskan hutangnya terlebih dahulu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Maksudnya jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Ya, tengok tergantung jasad di roh dia ni tak. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hadis sahih. Yang keempat, dosa berhutang sekiranya penghutang sengaja tidak mahu membayarnya, tidak akan terampun kecuali dihalalkan oleh si pemiutang tersebut walaupun penghutang tersebut mati syahid. Ini cerita mati syahid. Jadi tak payah belagak lah kalau kita ni jadi AJK masjid ke contoh, tiap-tiap tahun pergi umrah, 5 tahun sekali pergi haji, ya, tak payah sembang lah yang ni. Orang yang mati syahid pun tak diterima. Ini kan pula kakak kita mari masjid 5 kali sehari, contoh tak? Tak ada lagi tak sembang. Kan? Ini dia tak? Orang yang hutang tak terampun dosa. Ya. Sebab apa? Walaupun amal kebajikan banyak dia buat. Sebab hutang ni berurusan dengan manusia. Ya, urusan dengan manusia. Yughfarun lisyahidi kullu zambin illa daina. Maksudnya diampunkan semua dosa bagi orang yang terkorban mati syahid kecuali jika dia mempunyai hutang kepada manusia. Kalau ada hutang tak boleh settle. Tapi tak apalah. Dia mati syahid. Apa nak heran? Pahala banyak, boleh berlomba. Bayar, cuma lambat je. Lambat sikit je pun. Tak, kena tunggu sekejap. Masuk juga tetap masuk. Cumanya bayar je lah, itu je lah. Tapi yang kita yang tak mati syahid ni, yang jadi mati sakit macam mana? Tak? Kalau mati syahid apa jadi mati sakit? Kan? Biasa-biasa tak? Jadi ni kita risau ni. Ya? Keterangannya, Islam sebagai agama yang syumul dalam segala aspek kehidupan manusia telah menggariskan beberapa persoalan mengenai hukum hutang piutang, ganjaran memberi hutang serta kaedah membayar hutang. Rata-ratanya masyarakat terpaksa berhutang atau membuat pinjaman kewangan untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa dengan tujuan untuk memiliki keperluan asas seperti kenderaan, rumah, perabot dan sebagainya. Ya, termasuk hutang kedai ni. Hutang kedai kira juga ambil barang dapur tak bayar lagi kan. Fikir sikit barang dapur tu buat makan. Ya. Dan sebagainya. Terdapat juga mereka yang berhutang bagi tujuan menceburkan diri dalam bidang perniagaan atau meluaskan lagi empayar perniagaan. Hanya kesian yang dia kecil-kecil ni, dia desak lah pakai duit. Nak minyak kawan tak dapat, minyak ngalung kan. Aduh, kan ni sakit ni. Ya. Tak aman hidup. Malah seakan-akan sudah menjadi seperti satu budaya dalam dunia hari ini. Ramai yang terpaksa mendapatkan pinjaman kewangan bagi tujuan melanjutkan pelajaran atau mendapatkan pendidikan dengan dibiayai oleh pihak-pihak tertentu. Dalam situasi ini, seseorang itu boleh berhutang, tetapi jumlah hutang tersebut mestilah berkadaran dengan jumlah pendapatan di mana individu tersebut dapat melunaskan hutangnya dan menjalani kehidupan dengan baki pendapatan yang ada. Mungkin fenomena ini tidak begitu pelik bagi mereka yang tidak berkemampuan, tetapi ianya juga telah dijadikan kebiasaan bagi golongan-golongan yang berkemampuan. Dia mampu, dia sengaja nak berhutang lah. Bagi yang tak mampu tu kita faham lah. Maka lahirlah ramai individu yang berkemampuan membayar secara tunai, tetapi masih lagi suka berhutang demi memenuhi keperluan diri dan keluarga yang rata-ratanya hanya untuk memuaskan nafsu tanpa memikirkan kesan buruk atas tindakan tersebut. Ini berpunca daripada kurangnya maklumat berkenaan tentang bahayanya hutang dalam keadaan berkemampuan. Sesungguhnya, apabila seorang itu berhutang, bermakna dia telah mula meletakkan satu belenggu di lehernya.
Dia terikat dengan belenggu itu dan belenggu itu tidak akan terlepas melainkan hutang itu dibayar. Sekiranya hutang tersebut tidak sempat jelaskan ketika di dunia ini, makanya ia akan terus dibawa ke hari pengadilan di akhirat kelak. Pengejaran hadis. Berdasarkan hadis di atas, aktiviti hutang tidak boleh dipandang mudah dan remeh. Ia tetap perlu dilunaskan meskipun ketika itu kita sudah tiada lagi di dunia yang fana ini. Yang keduanya, berhutang diharuskan dalam Islam. Bukannya kata haram, tak harus dia hukumnya. Tetapi dengan syarat ia bukan bertujuan untuk bermewah-mewahan dan pembaziran. Islam memilih jalan berhutang sebagai jalan terakhir jika benar-benar tersepit. Ya, Rasulullah pun berhutang juga. Ya, Rasulullah berhutang. Jadi nak beritahu bolehlah berhutang tu. Justru Islam menggalakkan umatnya agar memberi bantuan kepada saudaranya yang memerlukan. Lebih-lebih lagi dalam hal keperluan kehidupan. Ya, Rasulullah lagi pula berhutang dengan orang Yahudi tak? Kenapa Rasulullah tak berhutang dengan orang Islam? Sahabat-sahabat punya ramai yang kaya-kaya, yang jutawan. Abdurrahman bin Auf, kan, Osman bin Affan, kaya-kaya tu lagi, ramai kaya-kaya yang kaya-kaya tak? Rasulullah nak bagi tahu kita bahawasanya boleh berhutang dengan orang bukan Islam. Itu yang nak bagi tahu. Ya, bukan kata nak berhutang hanya dengan orang Islam, boleh. Hukumnya harus je. Ya. Ketiga, memberi hutang hukumnya sunat dan sangat digalakkan. Kerana orang yang memberi hutang akan mendapat ganjaran yang istimewa di sisi Allah SWT. Al-Quran juga bahkan menggalakkan memberi hutang untuk memudahkan si pemiutang dengan memberi kelonggaran supaya dapat meringankan bebannya. Manakala hukum berhutang pula pada asalnya harus. Walau bagaimanapun dalam beberapa situasi yang berbeza, hukum berhutang berubah mengikut keadaan. Hukum asal dia harus. Tapi kalau berhutang memang niat nak bayar, orang yang berhutang tu hukumnya haram. Orang yang beri tu tak ada masalah, memang dapat pahala lah, sunat lah. Tapi tengok pada keadaan, iaitu niat orang yang meminjam. Orang yang beri pinjam dia tak tahu pun. Tak? Itu maksudnya orang yang berhutang tu kau jawab lah nanti. Ya. Yang keempatnya, Rasulullah SAW enggan menyempurnakan solat jenazah bagi orang yang tidak melunaskan hutangnya. Itulah keadaan orang yang mati dalam keadaan membawa hutang dan belum juga dilunaskan. Maka untuk membayarnya akan diambil dari pahala kebaikannya. Ya, itulah yang akan terjadi ketika hari kiamat. Kerana di sana tidak ada lagi dinar dan dirham untuk melunaskan hutang tersebut. Jadi sahabat Abu Qatadah tadi, dia bayarkan hutang si mati tadi, selesailah, selamatlah si mati tadi tu. Tak tidak ke akhirat esok, tak kira currency di akhirat lagi teruk daripada dunia. Sebab tu solat nak sembahyangkan dia, solat bagi pengajaran. Dan dalam masa sama, solat bagi tahu nak ajar kita prihatin dengan orang yang mati berhutang ni. Prihatin. Kadang-kadang kita tengok dia betul-betul dia tak mampu nak bayar. Sebab solat tanya dia tadi, solat tanya pada sahabat, dia ni ada hutang tak? Dia ada hutang Rasulullah 3 dinar. Dia ada tinggal apa-apa tak? Tak ada, Rasulullah tak ada tinggal apa-apa pun. Okey, tak apa-apa orang semayang, tak kita nak semayang. Rasulullah nak ajar supaya kita bersikap prihatin. Sebab tu Abu Qatadah, dia kata, ya Rasulullah, aku akan bayarkan hutang dia Rasulullah. Apa? Kau semayang? Okey, tak apa, jom kita semayang. Itu Rasulullah nak ajar kita. Lepas tu bila kita tengok satu hadis, dia ada pengejaran. Bukannya kita nak kata Rasul tu sombong, bukan belagak, bukan. Rasul nak ajar kita. Orang yang hidup prihatin dengan orang yang mati. Dan orang yang akan mati, kau ambil pengajaran. Jangan nak tangguh-tangguh hutang. Itulah kita nak kena ambil tahu. Tak, pengajaran tu kita sebenarnya. Bukan Rasulullah buat satu perkara tu sebab nak mendidik umat. Kan? Bukan kita kata, sombongnya Rasulullah. Kan? Takkan semayang hutang 3 dinar je pun, tu pun nak kira. Kan? Sebab tu pendidikan. Hutang nyawa masuk, hutang nyawa dibalas nyawa lah. Dia panggil sebagai kisos. Tak? Dalam hukuman dia panggil macam tu lah. Ya? Jadi hutang nyawa ni kita tak boleh nak describekan, nak terangkan dia macam mana tak? Tapi kadang-kadang selalu orang sebut, engkau tu hutang nyawa dengan aku. Itu punya hutang tak boleh cakap lah. Itu nak tuntut pun tak tahu macam mana lah kan?
Engkau hari tu kalau tak selamat kau mati lah ni. Itu kata orang kita sanggup korbankan kita untuk dia tak. Dia tak termasuklah dalam hutang yang dalam keuangan tadi ni. Ya, itu istilahnya kau tu hutang nyawa. Sedangkan nyawa bukan milik kita pun. Allah Ta'ala jadikan kita asbab untuk membantu dia, selamatkan dia dari mati tak. Engkau itu kau mandi sungai, kalau aku tak terjun sungai selamatkan kau, matilah kau. Kau berhutang dengan aku. Kan? Jadinya istilahnya tu, maksud hutang tu ialah kau ingat sikit lah budi tak. Aku ni sanggup terjun selamatkan kau. Jadi dia isu tu situasi berbeza dengan hutang duit ni lah, kewangan tu. Yang kelimanya, Al-Quran menganjurkan supaya diwujudkan satu perjanjian secara bertulis sekiranya berhutang. Walaupun perkara ini mungkin tampak janggal jika ingin terapkan. Sebab kita benar remeh. Serata je pun, tak payah tulis lah. Biasanya yang cakap ni orang yang berhutang. Benar? Kita pun sebab malu Allah lah, takkan serata nak kira, tak kira dapat sangat macam kita ni kedekut tak. Maka tak apa dah. Boleh, tulis. Dah kata, aku bukan pasal apa, sebab Allah Ta'ala suruh tulis. Tu pasal kena tulis juga tu. Itu je jawabnya. Ya, biar ada bukti. Saya cakap ni sebab saya pun dah kena macam tu kan. Jadinya kita ambil pengajaran lah. Geram juga tak? Tak apalah. Kita pun dah kerja tak nak salah kan. Geram juga ni. Walaupun perkara ini mungkin dapat janggal jika ingin diterapkan, terutamanya sesama kenalan, rakan dan taulan. Ia perjanjian bertulis merupakan rujukan tuntas jika berlaku masalah pada masa hadapan. Kesimpulannya, ambillah berat mengenai hutang kerana ia amat berkaitan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Jika di dunia sudah tentu kemudaratan akibat tabiat berhutang akan menyebabkan krisis kepercayaan antara satu sama lain. Kita dah kena sekali. Kali kedua nak pinjam susah. Kan? Itu jam yang kita buat tipu sunat. Bukan kata kita tipu kan, kita buat helah. Bukan kata kita tipu dah. Mat, kau dah ada dah. Duit tu ada, tapi nak pakai lah. Pagar rumah belakang pun nak ni kan, dah goyang dah. Buatlah alasan tu. Kita tahu sebab satu kita nak memudaratkan dia. Kita dah tahu dia ni pinjam memang susah nak bayar. Jadi kita nak elakkan terputus sahabat, putus silaturahim tak. Dia kawan baik, okey, tak ada masalah. Tapi dalam bab duit ni memang dia bermasalah. Jadi sebenarnya kita tak nak putus sahabat, tak nak putus silaturahim, bagilah alasan. Sebab kita tahu jenis macam ni orang lah. Engkau takkan pinjam RM10 tu ada lah, tapi 100 tu tak ada lah. Anak aku baru bukan pandai-pandai lah, bubuh lah apa pun nak beli makanan ayam ke, nak beli ubat kucing ke, itu suka lah hantar lah. Sebab kita nak elakkan benda-benda macam ni. Sebab apa ni kan? Menyebabkan krisis kepercayaan antara satu sama lain, bermusuhan, berdendam dan menyebabkan maruah tercalar. Manakala kehidupan selepas kematian menjanjikan sisaan pedih kerana melakukan penganiayaan kepada manusia. Sebab tu orang kadang-kadang dia berhutang dengan kita, dia sanggup tebalkan muka, dia sanggup menggemis minta kat kita. Tapi bila dia dah dapat apa yang dia nak, kita pula jadi penggemis minta kat dia pula. Kita dia jadi pengemis, aku yang bagi pinjam tau. Rumah aku ada 5 biji Mercedes tau, rumah 3 tingkat, nak minta hutang kita jadi pengemis. Terpaksa pakai baju pengemis nak minta hutang kat orang. Macam tu kan? Ni kita yang pakai Mercedes tadi ni sebab dia ada company tak. Nak minta hutang orang yang hutang dengan dia ni. Terpaksa macam pengemis. Minta kan. Tu kata tadi. Yang keduanya, justru seperti mana kita bersungguh-sungguh meminta hutang, maka selayaknya kita juga bersungguh-sungguh melunaskannya. Walaupun dengan membayarnya dengan kadar sedikit setiap bulan. InsyaAllah, si penghutang akan berasa lega dan faham akan kesungguhan si penghutang menjalankan tanggungjawabnya. Kesimpulan yang ketiga, dalam pada itu berhutanglah dengan kadar selayaknya berdasarkan kepada kemampuan diri. Usah sesekali mudah mencipta hutang dalam perkara yang bukan menjadi keperluan adalah menjadi satu kesilapan apabila kebanyakan masyarakat kita sekarang sanggup berhutang sampai terpaksa mengikat perut. Misalnya, berhutang kerana ingin memiliki kereta mewah, sedangkan pendapatan bulanannya hanya layak untuk memiliki kereta kancil atau kereta kecil lah. Akhirnya fenomena ini akan menyebabkan si penghutang terpaksa menanggung biaya hidup
saban bulan. Justru fikirlah dahulu sebelum berhutang. Yang keempatnya, sebahagian penghutang sengaja melupakannya. Ada yang menganggap ia tidak penting sebab dia anggap nilai itu kecil. Sekarang dah lain malah ada yang membuat persepsi sendiri pemihutang sudah melupakannya. Dia anggap ni, dia lupa lah tu aku hutang dia. Enggan melunaskan hutang akan menyebabkan penganiayaan kepada pemihutang kerana haknya dikhianati. Perkara seperti ini amat kerap berlaku dalam masyarakat, terutama sesama saudara mara dan kenalan. Yang lagi syok kan, kalau kita hutang dalam US dollar waktu belajar, saya cakap dulu dah. Kan dia pinjam kawan dia di di Jordan, kan dia pinjam 100 dinar katakan. 100 dinar tu RM600 tau. Lebih kurang tau. Currency sana. Balik Malaysia, dia kata, kau ada pinjam aku 100 dinar kan? Okey, tak apa-apa. Aku bayar kau RM100. Kenapa RM100? Iyalah, itu 100 dinar masa di Jordan. Sekarang kita kat Malaysia kan, aku bayar RM100. Senang banyak kau lah. Jaga-jaga sikit. Ya, orang macam ni kadang-kadang Allah Ta'ala bayar cash kat dunia. Orang berhutang, Allah Ta'ala akan bayar cash di dunia. Tengoklah. Ya. Amalan dia buat semua tak kena. Apa saja dia usulkan tak jadi. Ini pun pelik. Apa pasal masalah aku? Ini sebab. Ya. Jadi hati-hati sikit. Pinjam 100 dinar, bayar RM100. Banyak cantik. Baik kau bayar RM1,000 kat aku. Kalau macam tu dah. Ataupun bayar 1,000 baht. Kan? Tenang lagi pilihannya. Yang kelimanya, betapa besarnya dosa tidak melunaskan hutang. Hatta orang yang mati syahid ketika berjihad jalan Allah SWT pun tidak dibenarkan masuk syurga sekiranya masih berhutang. Apatah lagi kita. Wallahu ta'ala alam.